Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini, cikgu akan berkongsi satu topik daripada bab 7, usaha ke arah kemerdekaan. Dan pada video kali ini, kita akan fokus kepada subtopik 7.3 iaitu sistem ahli. Apabila kita bercerita mengenai sistem ahli, terlebih dahulu kita akan berkenalan dengan sistem ahli. Yang kedua, pembentukan sistem ahli. Yang ketiga, anggota sistem ahli. Yang keempat, ciri-ciri sistem ahli. Dan yang kelima, kepentingan sistem ahli. Diharapkan murid-murid dapat memberikan perhatian terhadap penerangan ini. Dan di akhir pembelajaran kita ini, cikgu harapkan murid-murid dapat menjelaskan pembentukan sistem ahli dan dapat menghuraikan kepentingan permuafakatan dalam menjamin keharmonian masyarakat. Jelas kita dapat mengetahui bahawa dalam pembentukan sistem ahli, adanya permuafakatan apabila masyarakat pelbagai kaum menjawat jawatan dalam sistem ahli. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi mengenai sistem ahli, kita berkenalan terlebih dahulu dengan latar belakang sistem ahli. Selepas Perang Dunia Kedua, British telah menjalankan satu dasar dekolonisasi. Apakah itu dasar dekolonisasi? Iaitu menyediakan langkah berkerajaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah Melayu. Keadaan ini berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Tetapi, pada masa itu, Datuk Onn Jaafar melihat adanya kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan. Jadi, apa tindakan Datuk Onn Jaafar ialah Datuk Onn Jaafar telah meminta agar British menambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatan supaya lebih ramai wakil tempatan menjawat jawatan dalam pentadbiran. Cadangan Datuk Onn Jaafar ini selari dengan dasar British untuk menyediakan tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Seterusnya, kita pergi pula kepada pembentukan sistem ahli. Sistem ahli ini mula dilaksanakan pada April 1951 dan berakhir pada Jun 1955. Iaitu sebelum pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan MPP diadakan. Bagaimana sistem ahli ini bermula? Sistem ahli ini bermula apabila pada tahun 1951, Sir Henry Gurney iaitu Pesuruhjaya Tinggi British telah mengumumkan senarai anggota sistem ahli. Tujuannya adalah untuk melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran. Dan hasil daripada pengumuman tersebut, beberapa orang anggota Majlis Perundangan Persekutuan telah diberikan tanggungjawab terhadap jabatan dan agensi kerajaan. Sistem ahli ini telah memberikan kebaikan kepada penduduk tempatan kerana dapat melatih penduduk tempatan cara mentadbir negeri. Pada tahun 1954, berlaku satu rombakan sistem ahli apabila beberapa portfolio baru telah diwujudkan. 3 portfolio yang masih kekal di bawah British ialah hal ehwal ekonomi, perindustrian dan perhubungan sosial, perumahan dan kerjaya. Baiklah, kalau tadi cikgu ada menyebut mengenai beberapa anggota Majlis Perundangan Persekutuan telah dilantik untuk memegang jawatan dalam sistem ahli. Jadi, siapakah mereka? Yang pertama, kita ada Datuk Onn Jaafar. Datuk Onn Jaafar ini telah dilantik untuk memegang jawatan sebagai ahli hal ehwal dalam negeri. Yang kedua, EEC Turaisinggam sebagai ahli pelajaran. Yang ketiga, Lee Tian Ken sebagai ahli kesihatan. Yang keempat, Tunku Yaakob Ibni Sultan Abdul Hamid sebagai ahli pertanian dan perhutanan. Yang kelima, Datuk Mahmud Mat iaitu ahli tanah, lumbung dan perhubungan.
Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, pada tahun 1954 berlaku satu rombakan dalam sistem ahli. Jadi, telah diwujudkan jawatan-jawatan baru dalam sistem ahli. Yang 3 yang warna kuning tu yang kamu lihat tu ialah jawatan yang telah diwujudkan hasil rombakan daripada sistem ahli pada tahun 1954. Contohnya kita ada Datuk Ni Ahmad Kamil sebagai ahli kerajaan tempatan, perumahan dan perancangan. Yang kedua, H.H. Lee sebagai ahli pengangkutan. Dan yang ketiga ialah Dr. Ismail Abdul Rahman sebagai ahli hasil bumi. Jadi mereka ini merupakan orang tempatan, masyarakat tempatan yang menjawat jawatan dalam sistem ahli. Baiklah murid-murid, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri sistem ahli. Sistem ahli ini dikatakan sebagai satu sistem kabinet bayangan. Dalam kabinet tersebut, adanya beberapa pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. Pegawai tadbir dan tokoh masyarakat inilah yang akan mengurus tadbir jabatan dan agensi kerajaan. Mereka diberikan tugas untuk mengurus jabatan masing-masing. Ahli dalam sistem ahli ini bertaraf menteri dan bertanggungjawab menjaga portfolio yang mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. Nanti kita tengok apakah tugas ataupun portfolio yang dipegang oleh ahli ni. Ahli juga akan bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Jadi, bila dah dilantik, ahli ini akan mencari idea-idea atau mencadangkan beberapa perkara yang boleh memajukan jabatannya. Okey. Seterusnya, ahli diletakkan di bawah Kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. Ahli ini juga dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Jadi dekat situ kita dapat lihat adanya peranan Majlis Raja-Raja Melayu dalam menentukan ataupun dalam melantik ahli-ahli dalam sistem ahli. Jadi mereka yang diberi tugas dalam sistem ahli ini akan menjalankan tugas mengurus tadbir jabatan masing-masing. Tadi cikgu ada sebut mengenai portfolio. Ni sekarang kita tengok portfolio yang diwujudkan dalam sistem ahli. Adanya pembahagian portfolio di situ kalau kita lihat sebanyak 8 portfolio dipegang oleh anggota Majlis Perundangan Persekutuan MPP, manakala 3 portfolio lagi kekal di bawah pentadbiran British. Contohnya di bawah anggota Majlis Perundangan Persekutuan, hal ehwal dalam negeri, pelajaran, kesihatan, pertanian, perhutanan, tanah, lombong, perhubungan, kerajaan tempatan, perumahan dan perancangan bandar, pengangkutan serta hasil bumi. Ini merupakan bidang tugas anggota Majlis Perundangan Persekutuan MPP. Manakala 3 portfolio lagi di bawah sistem ahli dikekalkan di bawah pentadbiran British, iaitu hal ehwal ekonomi, perindustrian dan perhubungan sosial dan perumahan dan kerjaya. Ini kita lihat, di sini kita dapat lihat adanya pembahagian portfolio di antara anggota Majlis Perundangan Persekutuan dan juga dikekalkan di bawah pentadbiran British. Cikgu ambil satu contoh portfolio. Okey, kita ambil satu portfolio yang dipegang oleh Dato' On bin Jaafar sebagai ahli atau menteri hal ehwal dalam negeri. Sebagai Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Dato' On Jaafar bertanggungjawab berkaitan hal ehwal dalam negeri, Lembaga Pembangunan Industri Desa ataupun RIDA, Jabatan Pilihan Raya dan juga Jabatan Rupa Bangsa Nasional. Selain itu, Dato' On Jaafar juga bertanggungjawab untuk menjaga hal ehwal imigran, penyiaran dan percetakan, hubungan negeri Melayu dengan negeri-negeri Selat, hal ehwal menunaikan haji,
pendaftaran kerakyatan, perkahwinan dan juga kematian. Ini salah satu contoh portfolio ataupun bidang tugas yang menjadi tanggungjawab Dato' Onn bin Jaafar sebagai Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Ini bidang kuasanya. Jadi masing-masing setiap menteri tu ada bidang tugas masing-masing. Baiklah murid-murid, cikgu ingin bertanya kepada murid-murid, adakah murid-murid merasakan bahawa sistem ahli ini memberi kebaikan kepada masyarakat tempatan? Untuk kita mengetahui sama ada kebaikan ataupun keburukan sistem ahli ini, kita lihat dulu kepentingan sistem ahli dilaksanakan di Tanah Melayu. Yang pertama, sistem ahli ini dikatakan sebagai asas latihan. Kenapa kita kata sebagai asas latihan? Kerana sistem ahli ini telah menyediakan asas penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Apabila sudah merdeka nanti, orang tempatan sudah tahu macam mana cara untuk mentadbir kerajaan. Yang kedua, memberi pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir dan menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan. Dalam sistem ahli, setiap anggota telah diberikan jawatan, telah diberikan portfolio untuk diurus tadbir. Jadi dari situ mereka mula belajar cara mentadbir kerajaan. Jadi apabila sudah merdeka nanti, mudahlah untuk mereka mengurus tadbir negara. Yang ketiga, sistem ahli ini juga telah berjaya memupuk perpaduan. Kenapa cikgu kata telah berjaya memupuk perpaduan? Kerana kalau kita lihat dalam sistem ahli itu adanya menteri atau ahli daripada pelbagai kaum. Contohnya kita ada Dato' Onn Jaafar, kita ada EEC Turai Singgam, kita ada Dr. Lee Tian Ken sebagai anggota dalam sistem ahli. Jadi apabila mereka ini diberi tugas, diletakkan di bawah satu kabinet, jadi mereka boleh bekerjasama, mereka boleh bergabung antara pemimpin daripada pelbagai kaum. Yang keempat, sistem ahli ini juga dikatakan sebagai salah satu langkah untuk mempercepatkan lagi kemerdekaan. Menentukan kemerdekaan yang diperoleh mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Jadi ini merupakan 4 kepentingan sistem ahli yang murid-murid kena ingatlah. 4 kepentingan sistem ahli yang kita lihat memberi kebaikan kepada masyarakat tempatan. Daripada keseluruhan penerangan cikgu tadi, kita dapat lihat bahawa sistem ahli ini telah memberikan pendedahan yang sangat baik kepada penduduk tempatan untuk mentadbir dan menerajui kerajaan. Jadi, anggota-anggota yang telah dilantik tadi mula belajar cara-cara mengurus tadbir negara. Hal ini sesuai dengan dasar British yang memberikan tempoh peralihan pentadbiran menjelang kemerdekaan kepada negara kita. Jadi sebelum cikgu mengakhiri video ini, cikgu berharap murid-murid sudah mengetahui pembentukan sistem ahli dan dapat melihat adanya permuafakatan dalam pembentukan sistem ahli.